Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugaador TV. Okay, Happy New Year guys. Review game hari tu kita tak buat sebab kami kena sambut. Nak spare masa juga sambut New Year dengan family. Anyway, ni adalah Game Week ke-21 tak silap aku. Game Week ke-21, kami akan review balik untuk Game Week ni. Tapi sebelum kita start okay, New Year apa resolution lah? Azam tahun baru Dah, azam tahun lepas tak siap lagi nak sambung. Malah aku nak buat baru. Tapi satu benda, kita dah sampai macam apa, umur 29, late 20s ni kan. Satu benda aku rasa dah 5 tahun lepas Azam tu. Nak kurangkan badan tu. Aku dah kurus kan. Tapi tu lah, aku ada baca orang kata apa, hantar Azam tahun baru ni kan seperti berlayar lah. Seperti pelayaran. Hantar tu apa? Selalu ke laut. Betul lah. Okay, tapi tak apa, itu Azam yang personal lah. Masing-masing yang perlu komen kat bawah apa Azam apa. Tapi satu aku nak Azam untuk Jugaador tahun ni apa dah? Target ataupun goals lah untuk Jugaador. Aku nak 50k sahut. 50 50k sikit Aku kalau boleh nak 100. Okay, 2022 pastikan dapat 100k. Aku tak tahu possible ke tak. Target kami lah 2022 untuk dapatkan 100k. Tapi kita ada plan. Kita ada plan untuk capai tu. Sebab tahun ni target kami adalah untuk branch ke multiple platform. Sebab apa, dalam setahun setengah lepas kan, target kami adalah untuk orang kenal kat YouTube dulu. Okay, untuk tahun 2022 ni kami akan entertain lah fan daripada platform lain. Kami akan branch ke Facebook. Lepas tu yang paling penting sekali lah Spotify. Sampai boleh dengar on the way pergi kerja ke, dalam workout ke, jogging ke, and Instagram Reels dan juga TikTok. So kalau pada fan Jugaador TV support lah channel Jugaador TV. Sebab tahun ni kami betul-betul nak grow. Siapa yang belum subscribe lagi, tolonglah subscribe channel Jugaador TV. Target yang terdekat adalah untuk reach 35k lah. Terima kasih support kami untuk reach 32k untuk tahun lepas. Okay, so game yang first aku nak review, aku rasa game yang kontroversi kot. Aku rasa ramai yang setuju Arsenal deserve better dalam game tu kan. Aku nak start dengan pre-match build up dulu lah untuk game Arsenal versus Manchester City dekat Emirates Stadium ni. Build up kepada game tu berdasarkan statistik lah. Tak silap aku, pas 9 game sebelum ni Arsenal tak berjaya untuk menang dengan City kan. 10 dah campur game itu. Aku rasa 11 campur game itu. Tu lebih kurang banyak banyak. Banyak. Jangan lupa juga beginning of season pun Arsenal kena bantai apa 5. 4-0. Arsenal kena bantai dengan City. Game yang membawa Arsenal ke tempat ke-20 lah. Tu dalam first 3 game beginning of season tu. Tapi masa tu tak ada big first team players lah. And then sekarang ni kita dah orang kata mid season lah. Arsenal dah berjaya rebound daripada tempat ke-20 sampai ke top 4 sekarang. And aku rasa maestro ataupun main character dalam turnaround tu adalah Mikel Arteta. Tapi sayangnya dia tak available tau. Dia tak available dalam game semalam tu. Which is aku rasa satu, as a fan Arsenal kita takut lah. Sebab selama ni pun macam Arteta ada connection tau dengan young players Arsenal ni. Dia pun duduk tepi padang ni macam hype man tau. Hype man macam kan? Nampak dia bagi semua sebab dulu dia relax kan. Funny thing is dia dua kali dia miss sebab COVID adalah lawan City. So tak tahu dia lari ke tak. Tak tahu lah. Tapi faktor Arteta tak ada. Aku sebelum game tu aku macam takut sikit. Tapi surprisingly Albert Stevenberg yang selalu pakai AirPods tu dia berjaya bawa dia Arsenal very impressively main. And aku rasa dia quite confident. Aku tengok sebelum match ada interview kan. Dia kata dia acknowledge City adalah one of the best team in Europe semua. Tapi on our best day we are good also. Dia kata on our best day Arsenal pun bagus juga. So yang paling penting sekali bukan fikir berapa kita nak menang apa ni before game lah. Dia kata win individual battle dulu, win every tackles, win every second ball. Lepas tu Arsenal can do better. And betul Arsenal do better. And especially dalam first half lah. So apa komen hang sikit lah dalam first half. First half tu aku rasa Arsenal main tactical Mikel Arteta ataupun yang coach dia tu spot on lah bagi aku. Sebab battle between Bernardo dengan KDB, Bernardo KDB dengan Xhaka dengan Partey tu memang superb. Aku rasa Xhaka dengan Partey memang tutup tu passing lane. Mostly passing lane tu dekat Rodri. Play Manchester City tu tak ngam, and pressing Arsenal ngam. In the end banyak attacking datanglah daripada Arsenal lah. Macam first 10 minutes yang Gabriel bawa tu, yang in the end dapat satu first big shot for penalty yang bagi aku secara personally, walaupun
Aku rasa kalau aku neutral fan aku kata tu penalty, aku tak tahu kenapa tu bukan blatant penalty. Yang tu sepatutnya at least hang consider review dekat pitch side ni langsung tak ada apa. Dia review kat VAR, dia kata tak ada apa, fine, whatever. Play jalan. And Arsenal dapat gol. Gol tu satu gol yang cantik interplay antara first starting kepada KDB lepas hilang bola. Lepas tu Xhaka, Partey, Odegaard, Tierney, and gol yang cantik daripada Xhaka. Bagi aku memang super gol lah. Lepas tu after goal tu, yang aku seronoknya Arsenal dalam game lawan City ni selalunya mereka akan slow down, build up untuk defend kan. Tapi in the end dalam first half tu dia posted go lagi, cari gol lagi. Tambah-tambah player macam Gabriel, aku bagi aku dia tunjuk kenapa dia sepatutnya main instead of Aubameyang sekarang. Dia tunjuk yang Arteta yang dia boleh main, and Arteta dia memang mature gila. Dia punya tukar gear 1, 2, 3 tu bukannya hanya gear 4 je selalu. And first half tu dia deadly lah. Tapi apa masuk second half tu kira aku boleh kata aku proud lah dengan Arsenal punya. Sebab aku tak expect pun dia pun nak orang kata apa, contain City macam tu. Aku expect macam City akan pegang bola and Arsenal takkan nampak langsung attacking apa-apa. Tapi in the end track tu lebih banyak kat Arsenal masa first half. Aku tak expect Arsenal boleh buat City macam tu. Betul. Aku rasa lama dah aku tak nampak City terpaksa defending deep tau. Tak silap aku dalam 10 minit pertama tu game even lagi. Tapi aku tengok ada orang compile clip daripada minit 20 ke 30. So kepada siapa-siapa fan yang nak tengok balik game ni, betapa dominannya Arsenal dan betapa City terpaksa defend low block dalam kotak penalty tu, tengok balik game minit 20 sampai ke 30 tau. Dalam 10 minit tuan, Arsenal press City, press gila. Aku terkejut Aku tahu tim Arsenal ni mudah dan selalunya bila penalty shout tu, selalunya bila tak dapat Arsenal akan down. Arsenal akan down, City mungkin akan counter tu, tapi aku respect. Lepas insiden tu tak dapat penalty, Arsenal keep going strong dan berjaya untuk score goal lah. And score goal pun aku rasa melalui build up open play. Memang aku terkejut lah, gila. Bukan counter attack lawan City pula tu. Sebab aku ingat lagi dalam first game lawan City hari tu, dan semua game lawan dengan big team, lawan dengan Chelsea, lawan dengan Liverpool di mana kita kena hantam kan. Punya payah nak dapat chance creation daripada open play. Tapi yang ni bertubi-tubi hang create hang press. So aku macam happy dalam squad Arsenal tu. Aku rasa untuk first half ataupun total game, siapa pun hang tak boleh kata tak bagus, ni tak bagus, semua bagus kan. Aku tengok Martinelli, dia Cancelo tak boleh nak adapt dengan dia. Tapi aku tak mau cakap banyak pasal Cancelo, sebab orang kata apa, rumah dia baru kena rompak. Rumah baru kena rompak dalam sehari ataupun 2 hari kena game. Muka dia kena tetak Oh ya. Muka dia kena tetak. Dalam Tapi dia main ke? Gila. Sebab dia tak ada right back. Karaoke tak silap aku ada somebody yang close dengan dia meninggal kot. So dia lagi mentally tak stable untuk main. Muka kena tetak dia buat story. Muka kena tetak betul. Kawan tu rompak rumah dia, dah ambil jewelry, ambil mahal kemas, ambil duit apa semua. Lepas tu dapat tibai muka dia. Kalau balas dia tak apa. So aku macam tak mau komen banyak pasal dia. Memang aku tahu dia one of the best right back ataupun left back dalam Premier League. Tapi dalam game tu dia tak boleh nak cope dengan Martinelli. Mungkin sebab dia tak 100% mentally fit. And so respect juga untuk dia. And wing kiri, wing kanan Bukayo Saka pun aku tengok dia main fairly bagus. Sebab left back City tak ada Zinchenko tak silap aku injured ke Covid entah. So Nathan Ake main. Nathan Ake kita tahu dia bukanlah naturally seorang left back. So good chance untuk Bukayo Saka. So aku rasa yang tu kot yang contribute kepada good performance untuk Arsenal. Tapi kalau siapa yang tengok game tu dia tahu first half dan second half adalah completely different picture. Betul. So apa komen apa yang berlaku dalam second half? Aku turn around again Turn around aku bagi aku Arsenal sampai berapa penalty minit 60 macam tu kan. Lepas minit 60 tu bagi aku, lepas kad merah tu pun superb bagi Arsenal. Defensively superb. Sebab mereka dapat contain City. Sebab goals shot on target City yang first tu adalah penalty tu kan. Masa lepas kad merah ke apa, mereka still contain City untuk shoot daripada luar. Tu yang aku suka. Mereka tak bagi mereka nak tebuk dalam, kecuali gol Rodri yang tu. Tapi again penalty shot yang big decision tu semua go against Arsenal kat second half. Satu penalty tu okay fine. Aku bagi aku okay lah penalty. Xhaka memang buat stupid benda, dia pergi tarik
fine penalty. Red card tu okey fine, red card. Hang dapat kad kuning 2 kali, satu sebab hang buat benda bodoh, satu lagi hang pi tackle jersey Stapo kad kuning, hang dapat kad merah tak apa. Tapi masalahnya dekat aku sekarang adalah referee tu macam penalty first tu dia langsung tak review, dia tak check dekat padang. Lepas tu fall berlambak kali si Rodri tu buat, si Ake tu buat, langsung terdapat kad kuning. Bukayo Saka pi komen je, kata dia tak suka tackle tu. Dia tak suka tackle tu, kena kad kuning. Kena kad kuning sebab dissent. Itu yang aku macam tak apa. Inconsistency of refereeing masa tu memang aku betul-betul tak minat lah. Aku bukan nak kata Arsenal kena rock ke apa, sebab bagi aku City pun power ke. Dia push sampai lah minit lah untuk dapat cari skor gol tu. Tapi in the end consistency apa yang City buat tak kena kad kuning, apa yang Arsenal buat sikit-sikit kena kad kuning. Tak silap aku Arsenal commit 11 foul lah. Dan 11 foul tinggi ke kan. 11 foul tapi still 5 kad kuning. Ridiculous ke. Gabriel memang layak pun dapat kad merah. Xhaka penalti, tapi result lain tu tak menyebelahi Arsenal lah bagi aku. Okay lah, kalau aku nak komen sikit lah, aku tak suka komen pasal ref. Sebab aku tahu ref kat Premier League ni barai. Aku tengok the football show apa entah, yang siapa nama, Ian Wright dengan siapa tahu seorang itu, jurnalis daripada The Mirror. Dia kata masalah Stuart Atwell ni, referee dalam game tu, dia tahu dia kena tahun 2008 dia ada kontroversi, dia bagi ghost goal, bola tu tak lepas line tapi dia bagi gol. Ada. Satu lagi 2011 dia kena gantung ke apa? 2011 ke 2000 apa dia kena gantung. Dia kena gantung, hang bayang kena gantung. Maknanya dia referee yang bukan top tier lah. Dia pun tak silap aku fast track masuk Premier League, tak silap aku. Dia fast track masuk Premier League. Lepas tu hang dah rekod kena gantung semua. Macam mana hang boleh bagi dia pegang game besar macam ni? Betul lah. Kan? Betul, aku memang tak tahu. Satu lagi aku tengok apa yang dia kata pasal apa standard referee Premier League macam ni. Sebab contohlah, let's say semua Premier League muka sama, tengok tak, kalau linesman muka sama, lepas tu referee muka sama, orang yang kat ni semua muka sama, dia rotate macam tu je. Orang kat VAR pun muka sama. Masalah dia, contohlah kalau kata ada 20 orang tu mentality ref semua sama. Maknanya depa macam aku satu round lah, tak ada orang yang macam nak objek kata weh hang salah aku betul apa semua, tak ada. So macam memang akan macam tu lah sampai bila-bila Premier League punya standard. Tapi mampu happy lah. Aku tak suka sangat komen besar dia. Aku tahu memang takkan berubah sampai bila-bila. Sebab itulah mereka tak masuk Euro langsung. Sebab tu mereka tak masuk World Cup langsung. Champions League final pun bukan ref England. So that's logic lah. And then okay, kalau nak sum up game Manchester City dengan Arsenal tu, yes, memang Arsenal deserve more. Cuma beza dia, Arsenal players mereka tahu mereka deserve more. Lepas tu mereka react in negative way, kata apa, macam jadi panah barang, jadi marah-marah tau. Lepas mereka rasa mereka deserve point, main bagus. Lepas tu decision tak go their way. Contohnya macam penalty tak dapat, lepas tu tiba-tiba kena kad merah. Lepas tu disiplin tu tak ada. Disiplin tak ada. Sebab hang cuba tengok setiap kali foul hampir umur ref. Setiap kali foul hampir pressure ref. Hang rasa apa akan dapat? First kali yang benar akan dapat kan? Kad kuning yang bodoh-bodoh hang akan dapat. Betul. Dan player yang akan dapat benda tu, contohnya macam Granit Xhaka, setiap kali dia akan masuk pick ref. Hang cuba compare dengan City. City tahu. Pep Guardiola pun tahu yang City malam tu adalah second best team. Arsenal ada better team, tapi depa relax. Depa control emotion, depa memanglah depa buat orang tu apa Sheikh Auzeri kan, macam Bernardo Silva tenang bola semua kan. Tapi depa tak ada lah pi rumah-rumah ref apa semua, sebab depa nak bagi Arsenal mental. So depa sabar tunggu chance dia. Sabar Martinelli miss open goal. Martinelli miss open goal tu aku tak salahkan dia. Aku tak salahkan dia, tapi yalah sebab dia yang player apa semua kan. Bukan yang player, Stuart Atwell tu block dia block dia kan. Martinelli tu kena ambil corner besar nak masuk, nak ambil bola tu. So Martinelli miss open goal, City sabar lagi, relax. Straight away apa tu Gabriel kena red card. Which is yellow card pertama dia bodoh yang aku kata tadi sebab mental pun semua hampir pijak apa penalty spot tu kan. Kenapa hang buat benda tu? Kenapa hang buat betul? Hang laki hang kena double yellow. Kalau hang kena straight red card, hang tak boleh main 3 game tau. So
City kata okay, ni chance kita, okay, dah berjaya lah dapat kad merah satu. So try. Memang Arsenal bagus, defending very well. City try, last minute dapat sebiji. So kat sini nak kredit siapa? Takkan nak kredit Arsenal? Of course nak kredit City, sebab orang tahu mentally dia pun relax. Nampak lah tim baru nak naik, tim muda dengan tim ada match yang dah pernah menang Premier League. Kita relax, kita sabar. Kalau worst come to worst, kita draw, tak apa. So macam kalau good, kita menang. So nampak sekarang dia ada major advantage lah dalam Premier League title run kan. So good job untuk City, dan aku rasa Arsenal pun happy juga sebab good performance macam ni. So lepas ni fokus on semi final Carabao Cup ya. Betul. And talking about Arsenal lah. Ni dah Mafla. Okay. Ni Mafla Arsenal ni. Okay, kepada fan juga dah ni Wan guna yang sponsor dia hantar mai sini untuk hias kat kita punya studio lah. Aku rasa dia jual benda ni, so hangpa boleh check out dekat channel dia. Tengok link semua dekat channel dia. Tapi yang most importantly lah, kalau fan Arsenal semua hangpa tak biasa tengok lagi Wan Gunner ni, dia buat review pasal Arsenal je. Okay, kalau sebelum ni hangpa tengok channel kami je untuk review Arsenal. Okay, aku nak minta kepada fan-fan juga hangpa pergi check out channel Wan Guna ni. Lepas tu komen kat bawah tu, Jugador TV hantar saya ke sini. So aku nak tengok hangpa support channel Wan Guna, hangpa komen kat situ, Jugador TV hantar saya ke sini. Nah, ni hang fan Arsenal. Thanks bro. Okay, so next game adalah big game juga untuk minggu ni. Aku rasa game yang akan bagi impact untuk title challenge season ni, Chelsea versus Liverpool dekat Stamford Bridge. Tapi sebelum tu bro, orang kata build up sebelum game tu. Satu kontroversi sikit Lukaku jua. Aku tak tahu lah Lukaku. Aku macam mana nak kata? Aku respect karakter dia. Dia honest. Tapi cara salah. Sepatutnya hak honest tu hampir honest dengan sembang dengan Tuchel lah kan. Belakang pintu lah. Sembang dengan belakang tabir lah. Hampir sembang dengan media weh. Apa dia kata? Dia kata tapi apa basically dia best Chelsea, dia kata dia suka Inter macam tu. Tu lah. Tapi kalau nak short summary ni, dia kata dia duduk throwback balik dekat Inter macam mana, dekat Inter kenapa dia perform. Betul. Kalau ikutkan dia tak mau tinggalkan Inter. Kalau Conte belah pun dia tak mau tinggalkan lagi, dia minta kontrak. Tapi sebab Chelsea panggil dia balik juga itu tak salah. Tapi yang salah dia aku rasa yang buat Tuchel terkilan tu, sebab dia kata Tuchel tukar taktik yang tak kena dengan dia. Itu yang aku nak question. Sebab dulu kan aku pernah buat video pasal Lukaku kan, macam mana cara permainan nak maximize dia. And bagi aku awal-awal tu Tuchel tu guna cara yang betul ya. Dia drop deep apa semua. Macam mana Conte pakai Lukaku basically. And benda tu yang akan membuat Belgium si Lukaku tu akan orang kata stand out lah. Sebab kat Belgium dia main macam tu, dekat Inter Milan pun dia main macam tu. Tapi kebelakangan ni memang Tuchel ada tukar ni cara permainan. Dia more buatkan Lukaku more sebagai target man, macam mana dekat Manchester United dulu, yang aku kata bukan satu role yang betul untuk Lukaku. Tapi Tuchel hang kena tengok balik lah, Chelsea injury berlambak kan. Jadi takkanlah Tuchel nak start kat situ nak tukar tak mau tukar cara permainan disebabkan ada injury dekat midfield. So in the end aku rasa Lukaku komplain cepat sangat. I mean tak sampai setahun lagi dia masuk. Betul. Half season hang bagilah masa untuk orang nak tweak taktik sini sana hang dengan semua competition available lagi. So bagi aku sekarang ni Tuchel tengah bench dia macam mana Arteta bench Aubameyang. Aku to be fair untuk Lukaku lah, interview tu 3 minggu lepas kot macam tu. Tapi Sky Sport yang baru produce. Tapi tak kisahlah 3 minggu lepas ke sebulan yang lepas ke, tak boleh lah buat benda tu dekat media kan. Aku tak pernah lagi tak pernah kan? Current players tak pernah. Contoh hang tinggal yang kelab tu, komen skip boleh lah. Hang tengah main lagi, tu yang Tuchel kata. Tuchel reply balik dengan interview dengan Sky Sport. Dia kata dia terkejut. Dia terkejut benda ni jadi first kali sebab Lukaku buat interview tu. Secondly dia kata dia terkejut yang Lukaku ni dalam training nampak happy. Lepas tu dia baru main daripada injury, score goal kan, 2 gol dia ada score. Lepas tu nampak macam nak commit tu Chelsea, tiba-tiba hang kata tak setuju dengan taktik. Benda tu actually out of the blue ke. Kan macam kita tak dengar kontroversi apa pun sebelum tu, kata Lukaku is unhappy apa-apa, tiba-tiba pum betul.
Aku pandai kat media apa. Kan? Media sengak-sengak. Rasa ada efek tak Lukaku, ketiadaan Lukaku dalam game semalam versus Liverpool? Aku nak kata mungkin depa kekurangan firepower kan, disebabkan tak ada Lukaku. Sebab Liverpool memang aku cakap betul ya, superb lah. Bagi aku player macam Lukaku, dia akan benefit dengan cara permainan Liverpool. Sebab Liverpool kan dia produce banyak ruang bila dia attacking atau defend, dia memang akan bocor sikit. So Lukaku sepatutnya player yang akan take advantage untuk benda-benda macam ni. Tapi in the end tu Lukaku kena bench. And Chelsea actually bagi aku mungkin tak mentally player dia macam masih terkejut, atau orang kata apa, chemistry ke apa, mood tu tak cantik sikit sebab lepas apa yang Lukaku cakap, dia pun macam actually awal-awal tu struggle sikit dengan nak contain Liverpool. Tapi Chelsea pun still ada satu shout out kad merah punya Mane tu kan. Bagi aku tu kad merah, tapi Mane buat banyak kali tak kad merah pun. Satu lagi keputusan daripada referee, aku rasa bulan 12 sampai sekarang ni referee punya level teruk sangat. Aku tak tahu nak kata apa. Aku rasa dia mood New Year apa ke, bebai tak dapat cuti apa, aku tak tahu lah. Tapi in the end Liverpool dapat skor awal 2-0. Tapi Chelsea, the comeback from Chelsea tu pun impressive lah. First half Chelsea lawan Liverpool tu aku rasa antara best game yang aku tengok lah. Dan minggu ni antara best game yang aku pernah tengok lah. City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, top 4 team tu main, and quality of football tu memang sangat-sangat tinggi . Untuk Liverpool, jasa daripada dua striker dia, dua wingers yang akan pergi ke AFCON. Sebab Salah skor, Mane pun skor kan. Tapi aku kredit kepada Chelsea juga sebab berjaya comeback, bukan dalam second half, tapi kedua-dua gol mereka skor dalam first half. Gol pertama gol yang sangat cantik daripada Kovacic, dan gol dia boleh gol tu dengan tu sebab dia tak ada momentum. Dia tak ada reputation untuk skor gol kan. Lepas tu tiba-tiba dia pergi pull off shot macam tu, aku rasa memang sangat lawa gol daripada Kovacic. And gol daripada bagi aku Kelleher poor. Dia nak buat macam mana Alisson tak boleh main kan. Gol daripada satu lagi siapa dia? Pulisic. Gol yang cantik daripada Chelsea. Tapi untuk Liverpool punya side tapi untuk Liverpool punya side, aku jarang nampak Liverpool concede chance macam tu. Sebab hang boleh open space kat Pulisic macam tu memang very very rare untuk team Liverpool. And all in all aku nampak daripada midfield Chelsea, kombinasi antara Kovacic dan Kante, aku tengok stats mereka menang semua tackle mereka buat. Mereka 100% tackle record, 100% take on record. In fact dalam game semalam tu Kovacic buat lebih banyak tackle daripada Kante. 6 tackle, Kante tak silap aku 1 ataupun 2 je. And post game Pat Linders, assistant Jurgen Klopp pun, dia kata kombinasi midfield Liverpool, Fabinho, Henderson dengan Milner memang tak boleh buat apa semalam. Chelsea memang boss the midfield. Kovacic dengan Kante tu mantap. Kovacic dan Kante boss the midfield. Midfield Liverpool tak boleh nak buat apa-apa. Aku tengok dalam first half je kan, all action happen dalam first half. In total sampai habis game pun quite even, 6 shot on target kedua-dua team. Dan second half tu lebih kepada manage game dan semua. Aku nak komen sikit pasal Chelsea. Another point drop. Tak silap aku past 6 home game Chelsea dah draw tau. Draw past 6 home games. Betul. And next weekend menang 20 point daripada 11 game ke? Poor ke? Poor considering beginning of the season tu Chelsea adalah macam title contender. Depa duduk nombor 1 lama kan. Duduk nombor 1 lama. So daripada drop banyak point daripada winning position. And now Chelsea dah drop point. Next weekend adalah FA Cup. Dan lepas next game week untuk EPL, mereka akan versus Manchester City. Betul. Which is aku rasa kalau Chelsea drop another point, title race is over aku rasa. Sebab tak silap aku Chelsea dia punya fixture tough ke. Spurs apa semua lepas ni. Kira dia macam Manchester United masa bulan 12 hari tu Chelsea. So kalau depa drop, depa sepatutnya tak boleh afford untuk drop point untuk game-game sebelum ni kan. Tapi disebabkan depa dah drop point untuk game-game sebelum ni, game-game lepas ni depa tak boleh drop point kalau depa nak in the run for the title race. Tambah dengan Liverpool. Sebab bagi aku bila hang tengok balik City, Chelsea dengan Liverpool semua kalah sama je. Dua kali kalah. Tapi disebabkan Chelsea dengan Liverpool ni draw banyak. Aku tak ingat berapa banyak Chelsea draw, Liverpool draw banyak. Tapi City capitalize daripada orang lain draw tu, tapi mereka menang. Sebab kalah sama je, 2-2. So
in the end rugi lah untuk Chelsea sebab next game macam hang kata lawan City. Lepas tu ada lagi dengan Spurs, dengan Manchester United, dengan Arsenal lagi. And bagi aku tu tough fixture untuk Chelsea. Okay, last game untuk hari ni kita ada Tottenham versus Watford. Okay, Tottenham memang aku tengok tim yang susah nak drop point lah. Sejak kendalian Antonio Conte ni dia tak kalah lagi. Betul. So dalam game against Watford tu aku nampak since beginning, yalah Watford kan macam tim bawahan. Tak silap aku lah, sejak Ranieri ambil alih Watford ni, tak ada tim lain yang kalah lebih banyak daripada dia. Dia baru ambil alih lah, tapi dia dah kalah 9 dah kot, tak silap aku. So kita boleh nampak lah, gap antara Spurs dengan Watford ni, memang Watford memang besar lah gap dia. So approach daripada dalam game tu obviously akan main very defensif. And aku nampak lah efek Conte dekat Spurs tu, sebab hang acknowledge tau, mereka tu tim yang lebih kecil daripada hang. So memang all game tu aku nampak mereka push attack. Sampai kan aku tengok heat map daripada Emerson Royal tu, dia right wing back tau. Kira right back lah. Heat map dia untuk whole game tu, dia duduk kat wing kanan lah. Kira tunggu untuk cross lah. Sama juga dengan Sergio Reguilon. Tunggu untuk cross sampai dia pun tu macam totally main left wing ataupun right wing. Betul. Kiranya Spurs very dominant dalam game tu. Create chance tak berjaya. Tak berjaya untuk score, sebab mereka ni main low block, Watford main low block. Tapi in the end dalam second half tu, Son betul-betul last minute lah, minit ke 96 macam tu, Son ambil free kick yang aku rasa very dangerous punya free kick. Memang tinggal nak hentuk kepala ya, free kick dia tu. Davinson Sanchez hit that free kick, lepas tu masuk gol lah. And aku bagi kredit kat Davinson Sanchez sebab aku rasa since Conte ambil alih, dia dah rejuvenate lah as a centre back. Memang aku nampak dia bagus. Walaupun kita dengar story yang Conte nak sign new centre back apa semua, tapi Davinson Sanchez very top, solid, top notch. And free kick Son tu, aku rasa kalau siapa-siapa je sentuh lah, kalau keeper sentuh ke, bola akan muntah, orang lain boleh score gol. Even kena kepala defense pun boleh on goal tau. Punya bahaya yang free kick daripada Son tu. Betul. And satu lagi aku nak komen pasal Conte, aku nampak dalam short term reign dia ni, dia pegang ni, tapi dia dah try banyak kombinasi player tau. Player-player memanglah fans Spurs dah familiar dah, tapi banyak juga player kombinasi midfield dia guna. Contoh macam Oliver Skip main lagi, Harry Winks nampak improve as a player. Dulu masa Mourinho pegang, dia kena buang, dia macam hujung-hujung tu lah, dia tak main. Hujung-hujung dia tak main kan. Nuno dia tak main banyak. Nuno dia memang dah tak main tu ya. So sekarang kita nampak Harry Winks diberi peluang, kan. Lucas Moura betul bermain injek lah lelaki. Aku tahu Conte sekarang ni tengah assess player Spurs ni. Dia kata kita akan tengok player mana yang boleh bagi komitmen, player mana yang sesuai untuk gameplay Spurs. Sebab Spurs sekarang ni tengah proses untuk nak jual player juga. Sebab dia nak sign many players. Betul. Nak cari dana. Aku tengok Spurs Conte kata hari tu masa dia nak sign, Daniel Levy janji dengan dia Spurs ni akan invest. Sebab Conte kita kenal lah, kalau tak invest dia tak main. Betul. Dia kata dia petik balik tau. Dulu masa aku nak main, dia janji dengan aku nak bagi dana beli player apa semua. So sekarang ni dah transfer window, kita akan tengok player apa yang kita boleh beli. Aku tengok, tak silap aku, dulu sound dia tu macam January transfer window ni nak spend big, 80 million macam tu. Tapi sekarang ni dah dengar kata yang macam January transfer window ni boleh sign player, tapi tak boleh nak sign marquee player. Mahal-mahal tak boleh. Kita fokus on sama. Kalau sama hampir cakap macam tu kat Conte, sorry lah, dia belah. Tapi regardless, aku rasa untuk fans Spurs memang happy lah, sebab memang confirm akan sign new players. Cuma January ataupun sama je. Alright guys, setakat ni sajalah review kami untuk game week ke-21 ni. Okay, fan Arsenal cuba komen kat bawah, siapa yang deserve untuk win, Arsenal ke Manchester City? Yang sama juga untuk Chelsea dengan Liverpool. Aku baca yang orang kata Liverpool orang kata apa, very deserve point untuk 1 point tu. Aku tak tahu siapa yang deserve untuk menang. So komen lah kat bawah. Aku rasa 1 point tu dua-dua tim okey lah. Sebab bagi aku Liverpool okey juga. Cuma midfield pun kena overrun dengan Chelsea je lah game tu. Tapi satu sama bagi aku 2 point okey. Itulah. Okey, jangan lupa minggu ni untuk Spurs, Chelsea, Arsenal dan juga Liverpool, kita ada Carabao Cup semi final. So kami akan review. Kepada fan-fan memang susah lah nak tengok game tu sebab Astro tak tayang. So boleh main ke channel Jogoro TV untuk dengar review semi final tu. Tak silap aku Khamis dengan Jumaat kot. Okey, kepada fan-fan Jogoro TV yang belum subscribe lagi channel ni, aku nak minta apa, tolong subscribe channel ni. Tekan juga butang loceng supaya hampa tak miss out bila kami post video baru nanti. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.